Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Hey guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikamal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Hey guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan aku nak ingatkan sekali lagi, jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tang. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, by the way, korang jangan pelik lah tengok rambut aku macam ni, betul topi ni aku saja je nak pakai macam ni ya. Sebab biasanya kalau aku buat video kan muka aku macam tu je kan. Ni macam aku nak buat pembaharuan lah sikit untuk kali ni nak dijadikan ceritanya begitu. Dan aku nak umumkan dekat korang, walaupun semalam aku dah post dekat community tab aku kan, aku ada buat satu lagi YouTube channel. Okay, aku dah buat YouTube channel yang kedua. Okay, yang ni nanti korang boleh tengok. Yang ni korang boleh pergi tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Okay, nanti korang tekan link tu. Okay, lepas tu nanti dia terus sampai dekat YouTube channel aku yang kedua. Nanti korang subscribe. Okay, so subscribe banyak-banyak. Lepas tu nanti insyaAllah untuk YouTube channel tu aku nak post video aku main game ke, aku nak post video TikTok aku ke. So korang boleh tengok kat situ. Kepada korang yang tak ada TikTok kan, nanti aku post lah video TikTok aku dekat YouTube channel yang kedua tu. So nanti korang boleh subscribe dekat YouTube channel aku yang kedua. YouTube channel aku yang pertama ni aku guna lagi untuk aku buat lah, untuk aku buat konten untuk korang. Okay, so aku kena ada dua lah nak dijadikan cerita macam tu. So yang ni nanti aku boleh post aku punya TikTok atau main game. Yang sekarang ni korang tengok ni dekat YouTube channel yang pertama ni still ada, dan aku still buat video untuk korang nak dijadikan ceritanya macam tu. Jadi janganlah lupa ya untuk pergi tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan nanti terus sampai ke YouTube channel aku yang kedua. Korang subscribe tau sebab nanti bila dah ramai orang subscribe, nanti aku akan buat video dekat YouTube channel kedua tu. Aku akan post TikTok ke, aku akan post video aku main game, dan apa yang korang nak dijadikan ceritanya begitu. Okay, sebenarnya macam dah lari topik sangat ni. Sebenarnya macam korang dah baca dekat title dekat bawah tu kan. Okay, hari ni kita akan sambung lah perbincangan kita pasal Kalimba tu. Hari tu lah Kalimba yang di belakang tu nak dijadikan cerita macam tu. Dan setelah aku baca komen aku dekat video yang pasal Kalimba tu, kat bawah tu ramai gila yang suggestkan untuk aku beli CCTV yang ada night mode. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu ada satu malam tu aku memang tak boleh tidur terus. Aku scroll Shopee, aku scroll. Lepas tu aku dapat lah jumpa CCTV yang aku nak beli tu. Okay, so aku beli satu je dulu nanti. Okay, aku akan isi dekat akuarium tu. Dan bila CCTV tu dah sampai, nanti aku akan buat video vlog. Okay, kita akan isi sama-sama kamera tu dekat tempat tu lah nak dijadikan cerita macam tu. Dekat tempat akuarium yang ada hamster aku ni, aku akan buat vlog supaya korang nampak perjalanan ataupun progress tu nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so aku dah tengok dari dekat Shopee dan aku dah jumpa dah CCTV yang terbaik untuk aku buat konten kali ni. Yang aku nak tengok Kalimba ni macam mana, dan persekitaran bilik aku ni waktu malam nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku dah jumpa. Nanti aku akan masukkan gambar ni dalam ni. Okay, so kalau korang boleh tengok sekarang, mesti dah ada dah gambar tu kan. Okay, Go QQ6 Wi-Fi CCTV IP Security Camera Night Vision Cam V380 app. Okay, so kalau tengok dekat sini lah nak dijadikan ceritanya, memang bagus lah benda ni. Aku rasa dia boleh gerak-gerak tau. Dia boleh gerak macam tu. So aku rasa macam macam best je kan. Baik, beli harga pun murah, just dalam RM85 je macam tu, tak sampai 100 kan. So night vision dia tu mungkin dalam tu, korang boleh tengok night vision dia tu macam kelabu-kelabu macam tu kan. Mungkin dia boleh nampak lah ada entiti sana ke sini, aku tak sure lah macam tu kan. So nanti kalau benda ni dah sampai, aku akan buat vlog. Kita akan isi sama-sama dekat tempat yang dekat mana kita nak isi tu, dan kita akan tengok perkembangan lah nak dijadikan ceritanya begitu. Okay guys, sebenarnya hari ni aku nak cerita lagi sebenarnya yang pasal Kalimba ni. Yang pasal Kalimba, korang ingat tak waktu aku buat hari yang aku buat video Kalimba tu, konon-kononnya orang kata Kalimba ni bunyi waktu malam tu kan. Nak dijadikan ceritanya, ada benda yang berlaku dalam rumah ni yang aku tak tahu sebenarnya. Baru je pagi tadi ayah aku cerita dekat kita orang semua nak dijadikan ceritanya macam ni. Mula-mula waktu tu kita orang dekat meja makan tau, kita orang tengah makan sama-sama. Pagi tadi begitu dia tengah hari ikut lunch seperti tu, tengah makan. Lepas tu kita masuklah dalam topik hantu, dalam topik seram kan. Tiba-tiba tiba-tiba masuk dalam topik seram. Lepas tu tiba-tiba ayah aku cakap macam ni dekat mak aku dan kita semua lah, cuba teka apa tanda-tanda kalau dalam rumah ni ada benda ataupun ada orang hantar sihir nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu kita macam
Apa macam tu, macam tak tahulah, buat tak tahu je kan. Lepas tu ayah aku cakap ada satu hari tu, dalam 2 hari lepas ke berapa hari lepas, okey, mak aku kan masak sardin, masak sardin, ikan sardin, macam tu. Okey, sardin ni adalah satu masakan yang paling payah nak basi. Faham tak? Dia memang susah sangat nak basi. So basi tu apa? Takkanlah korang tak tahu basi tu apa. Okey, basi macam dah tak boleh makan makanan tu kan. Kepada korang yang tak tahulah, okey, nak dijadikan ceritanya, sardin ni memang payah nak basi macam aku cakap tadi. Tapi ada satu hari tu ayah aku cakap sardin tu boleh basi tak sampai berapa jam mak aku masak. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan bila aku tengok balik kan, aku macam rewind balik, aku ingat balik, rupanya hari yang sama, cuma siang dia. Faham tak? Okey, macam ni kan, aku buat video aku kena ganggu dengan Kalimba ni malam kan, malam. Okey, siang dia tu, sardin tu basi. Means ada benda yang datang dekat rumah ni nak dijadikan cerita macam tu. Tak tahulah ada orang hantar ke, ada orang, kau faham lah cakap aku, ada orang hantar ke, ataupun ada benda singgah, benda tak elok singgah kat rumah ke. Korang faham macam tu. So korang tengok betul-betul kalau dekat rumah korang kan, macam makanan tu memang tak patutnya basi. Macam sardin, contoh macam roti kan lambat nak basi, lambat nak expired. Tiba-tiba kalau korang beli tiba-tiba expired, macam tu. Kau takut kan, tari luput lambat lagi tapi tiba-tiba dah expired, macam tu. So macam sardin dekat rumah aku tu, sardin yang mak aku masak ni, okey, aku memang suka sardin lah. So tak sampai beberapa jam, okey, mak aku masak, tengok sardin tu dah basi. So malam tu yang aku kena ganggu dengan si Kalimba lebengong ni nak dijadikan cerita macam tu. So aku pun tak tahu benda ni. Tiba-tiba bapak aku pula cerita pagi tadi, waktu pagi ke tengah hari macam tu, waktu tengah lunch. So barulah aku tahu. So memang aku rasa memang betul-betul ada benda dalam rumah aku sekarang ni nak dijadikan cerita macam tu. So kita boleh tengoklah sama-sama. So itulah petanda-petandanya. Kalau ada benda dalam rumah, means kalau ada orang hantar benda ke, maksudnya kalau memang ada benda singgah. Benda singgah tu macam ni tau, macam benda tu bukan nak kacau kau, tapi dia macam dia tengok rumah kau macam best lah, dia masuk macam tu. Okay, so itu maksudnya benda singgah. Macam tu, dia tak ganggu kau. Cuma benda singgah tu begitulah, dia meninggal lepas tu dia balik. Tapi kalau benda orang hantar macam sihir ke apa benda ke, tu bahaya. Takut dia melekat kat rumah kau. Dulu pernah sekali tau, pernah sekali tu dekat dalam rumah ni, dekat dapur busuk gila bab. Aku tak, sumpah aku cakap memang busuk gila dekat dapur. Tiba-tiba bau busuk dia tu bukan macam bau busuk biasa, macam bangkai, bukan kentut tau, macam bau air kumbahan, macam bau bangkai, macam bau tai, semua ada dekat dapur rumah aku tau. Ada sekali tu dia lama gila, nak dekat seminggu. Kau faham tak? Nak dekat seminggu. Lepas tu kita bawa solat hajat apa benda semua, baca yasin dalam rumah, baru hilang bau tu dekat dapur. Kau bayangkan, aku daripada lapar ni terus tak lapar, aku boleh puasa, aku tetap boleh puasa satu hari tu dengan bau yang busuk. Memang busuk, aku tak tipu. Busuk dia tu macam bau bangkai, macam bau mayat pun ada nak dia jadi cerita macam tu. Aku rasa mungkin macam dia bertenggek dekat atas peti ais gitu, duduk macam tu kan. Mana kita tahu, kita tak nampak. Tapi memang busuk gila dekat dapur tu yang aku dapat cakap kat korang. Yang pasal Kalimba ni, ada salah seorang daripada subscribers aku, dia tiba-tiba DM aku dekat Instagram. Okay, dia kata dia tak bagi tunjukkan chat tu sebab ni cerita dia. Dia kata kalau Abang Kemal nak share, Abang Kemal share lah, tapi tak boleh tunjukkan dekat YouTube lah. Okay, tak apa, aku hormat privacy dia lah. Okay, dia cakap kakak dia pun ada Kalimba ni. Okay, kakak dia beli Kalimba dekat Shopee juga, tapi bukan sama kedai dengan akulah. Nak dia jadi cerita macam tu. Kakak dia start beli Kalimba ni awal tahun ni. Aku beli Kalimba ni daripada tahun lepas, tak silap aku, daripada tahun lepas aku beli. Okay, kakak dia ni beli Kalimba ni bukan macam ni kot, Kalimba yang macam jenis lain lah kot kan. Okay, so dia beli Kalimba tu awal tahun ni. Waktu tu kan PKP apa benda semua, so dia beli Kalimba. Okay, benda ni berlaku waktu bulan 3. Dia cerita benda ni berlaku dalam satu keluarga dia terkena sekali. So apa yang seram tentang Kalimba yang subscribers aku cakap ni, yang di DM aku kat Instagram ni, dia kata mula-mula kakak dia beli Kalimba ni, Kalimba tu ada berbentuk kuda. Okey, kalau aku corak dia, corak yang lubang kat tengah tu corak rusa. Korang tengok betul-betul korang boleh tengok kat tengah-tengah tu dia macam corak rusa tau, corak rusa. Dan subscribers aku punya Kalimba tu corak kuda unicorn kot, tak silap aku lah, nak dia jadi cerita macam tu. Lepas tu waktu kakak dia mula-mula beli Kalimba tu, kakak dia kan keluarkan daripada kotak. Dia memang akan dapat kotak, dia dapat penukul, dia dapat apa benda semula. Ini aku cerita ni bukan aku cakap Kalimba ni mainan berhantu ya, bukan aku cakap Kalimba ni alat muzik berhantu, bukan. Okey, bukan semua. Maksudnya mungkin ada certain case yang berlaku macam aku dan macam orang lain jugalah, macam tu. Okey, so kakak dia pun keluarkan Kalimba tu daripada kotak. Lepas tu kakak dia goncang-goncangkan tau Kalimba tu. Mungkin macam ada benda ke dalam Kalimba tu kan. Bila kakak dia goncang, lepas tu dekat dalam Kalimba tu keluar daripada corak, kan aku punya corak rusa, kakak dia tu punya corak kuda. Faham tak? Corak kuda, macam tu. So corak kuda tu keluar kertas daripada corak kuda tu
tu dia macam kertas yang digulung-gulung tau. Macam nota digulung-gulung, masukkan dalam kalimba tu. Bila dia goncang-goncang kan terkeluar. Okey, so kakak dia pun buka. Kakak dia ingatkan nota daripada seller tau. Nota daripada penjual tu, contoh macam thank you kerana membeli kalimba daripada saya, macam tu. Tapi nak dijadikan cerita, bila kakak dia buka je gulungan tu, ada macam tulisan yang tak boleh dibaca. Faham tak? Macam bukan tulisan bahasa Melayu, bukan tulisan Rusia, bukan tulisan Cina, bukan tulisan Korea, bukan tulisan apa Rusia, bukan. So tulisan tu memang tak boleh dibaca. Dia macam corak-corak tau. Dia macam bentuk petak-petak, macam itulah nak dijadikan ceritanya. So satu keluarga dia pun pegang nota tu dan baca dan tak faham. Dia pun cuba untuk Google search. Maksudnya Google search apa benda, tulisan mana-mana ni macam tu kan. So sebab tak ada orang yang tahu, dia tanya kawan dia pun tak tahu. Lepas tu dia pun tanya cikgu sejarah dia. Dia WhatsApp cikgu sejarah dia. Lepas tu cikgu sejarah dia tu cakap tulisan ni daripada Mesir Purba, macam tu. Lepas tu dia bercakap, kenapa pula tulisan daripada Mesir Purba pula ni? Dia bukan macam tulisan tau, dia macam corak. Corak Mesir Purba, kalau korang tak tahu aku boleh tunjuk kat sini lah, okey. So dia macam corak-corak macam tu. Tapi cikgu sejarah dia tu pun tak tahu, dan cikgu sejarah dia tu pun tak faham dan tak sure, tak pasti itu daripada Mesir Purba ke apa. Tapi memang jawapan daripada cikgu sejarah, dia kata itu tulisan dan corak daripada tamadun Mesir Purba, macam tu. Tamadun, kau jangan main-main macam tu. Dia tulis ni, aku bacakan je. Aku tak tahulah cerita budak ni betul ke tak ke apa benda semua ni. Aku just ceritakan dekat korang macam tu. Disebabkan dia tengok, mana kalimba aku? Oh lupa kalimba aku kat sini. Ya Allah, aku tengok kalimba aku tengok kalimba tu tak ada, tiba-tiba aku lupa kalimba tu dekat tepi ni. Okey, ni suspend, betul-betul suspend Aku ingat kalimba tu duduk terbang kat dalam bilik aku ni. Kepala bapak dia, takut. Okey, lepas tu kita sambung cerita. Lepas tu dia kata kakak dia tu pun pas dekat ahli keluarga dia tak ada seorang pun yang faham. Lepas tu macam biasa, tak ada apa-apa gangguan apa benda semua. Dia just main kalimba tu, tengok YouTube, tengok chord dekat YouTube. Lepas tu dia ikut orang tu main lah, sebab dia tak tahu macam mana nak main kalimba kan. So dia tengoklah dekat YouTube macam mana cara-cara main kalimba. Okey, so dia main. Lepas tu dia kata dalam bulan 3 tu juga, nak dijadikan ceritanya macam tu, berlakulah kisah ni. Okey, kalimba ni dia tak isi dekat dalam bilik, dia isi dekat ruang tamu, dalam almari dekat ruang tamu. Okey, biasanya dekat rumah korang, dekat ruang tamu kan ada almari kan. Tak tahulah kalau rumah orang lain pun diisi dekat tempat-tempat lain. Tapi dekat rumah adik ni, dia kata kakak dia isi dekat dalam almari dekat ruang tamu. Biasanya dekat ruang tamu ada almari kan, isi pinggan mangkuk ke, piala ke, medal ke, apa benda semua orang isi kan, hiasan-hiasan. So kalimba tu kakak dia tu isi dekat dalam tu. Okey, kakak dia ni isi dekat dalam almari tu. Okey, waktu tu hari Khamis malam Jumaat, dia kata malam tu mak dengan ayah dia semua, keluarga dia apa benda semua, baca Yasin dekat ruang tamu. Okey, duk baca Yasin, duk solat hajat dekat ruang tamu. Tiba-tiba bunyi kalimba. Aku dengar bunyi pintu. Tu bukan bunyi kalimba, bunyi pintu. Ya, terkejut aku. Tak apa, kita abaikan. Okey, waktu tu diorang tengah sembahyang hajat apa benda, baca Yasin. Diorang baca Yasin dulu kot, baru sembahyang hajat. Aku tak sure dia dalam chat dia tu lah. Okey, aku pun ingat lupa. Dia kata waktu dia tengah sembahyang, waktu tu tengah sujud terakhir waktu solat hajat. Kalau solat hajat kan sujud kan lama kan, macam tu, dia masih sujud lama-lama kan. Dengar bunyi orang main kalimba. Dengar bunyi orang main kalimba tu dekat ruang tamu. Kau faham tak? Okey, almari yang dekat ruang tamu tu betul-betul dekat bahagian depan. Contoh kalau orang sembahyang kan arah kiblat kan. Contoh aku macam ni, kiblat ni dekat depan aku. Contoh okey. Kiblat tu dekat depan aku, maksudnya dekat korang. Okey, kan sembahyang macam ni. Okey, betul kan? Betul. Almari tu dekat tepi ni, maksudnya still dekat depan lah. Faham tak? Still dekat depan. Jadi bila sujud, okey, bunyi kalimba tu berasal daripada sini, depan ni. Faham tak? Betul-betul bunyi kat sini. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu memang bunyi kalimba tu bunyi orang main kalimba. Orang main kalimba, bukan bunyi saja-saja. Macam hari tu kan bunyi saja-saja yang aku bunyi tu kan. Ni bunyi orang main kalimba. Lepas tu yang adik ni cakap, si budak ni cakap, okey, dalam hati dia mungkin, oh kakak dia kot yang main kalimba tu. Tapi satu keluarga dia tu tengah solat hajat. Kau faham tak? Dah tu siapa yang main kalimba tu? Betul, nak dijadikan cerita, dia kata ayah dia sujud solat hajat tu lama gila. Lama. Biasanya kan solat hajat punya sujud yang terakhir memang lama kan. Ini lagi lama. Faham tak? Macam dah lenguh dah ni. Macam nak tonggeng-tonggeng lah dia cakap. Lepas tu pun bangun. Lepas bangun tu, orang pun tahiyat akhir. Kan tahiyat akhir apa benda semua, baca doa. Lepas tu ayah dia pun pusing. Ayah dia cakap, bunyi, dengar tak bunyi tadi?
Dengar tak bunyi tadi? Bunyi kalimba tu lah nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu satu keluarga tu cakap, dengar, siapa yang main? Lepas tu dia kata, bukan ni ke yang main? Betul, satu keluarga ni tuduhlah kakak si budak ni yang main. Kakak si budak ni tengah sembahyang, kau faham tak? Sama, tengah sembahyang sama-sama, tengah sujud, solat hajat, baca yasin bersama, apa benda semua. So nak dijadikan ceritanya, satu keluarga pun tertanya, siapa lah main kalimba tu waktu dia tengah solat hajat? Macam itulah nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tanyalah adik tu kan, adik tu ingat tak bunyi kalimba yang benda tu main macam mana bunyi dia? Lepas tu dia kata dia tak ingat. Macam tu. Yelah, siapa je ingat kan? Lepas tu aku cakap, okey tak apalah, mungkin dia takut sangat sampai dia terlupa ke tak ingat kan nak dijadikan cerita macam tu. So aku cakap, okey tak apalah. So terima kasihlah sebab ceritakan cerita ni. Lepas tu dia cakap, abang hati-hati dengan kalimba tu. Kalau ada apa-apa jadi lagi dekat rumah abang just buang je kalimba tu. Kakak saya dah bakar dah, ayah saya suruh bakar, nak dijadikan cerita macam tu. So si budak ni tadi, kalimba kakak dia tu dah dibakar, bapak dia suruh bakar. So aku tak tahulah aku nak bakar ke tak si kalimba aku ni, sebab aku rasa kalimba aku ni macam tak bersalah je macam tu. Lagi aku sayang kalimba ni. Inilah kalimba first aku beli dekat Shopee, walaupun harga dia tak mahal, tapi inilah kalimba first yang aku beli dekat Shopee guna duit aku. Waktu tu aku tak ada duit banyak sangat, aku tak main Instagram, aku tak main TikTok sangat, tapi kalimba ni lah kalimba first yang aku beli dekat Shopee guna duit aku. Nak dijadikan ceritanya begitu. Okay, so itulah tadi cerita pasal kalimba dan update pasal CCTV yang aku nak beli tu nanti. So kalau CCTV tu dah sampai, aku akan buat vlog, kita akan isi sama-sama, dan aku akan bagi kat korang video perkembangan CCTV yang aku nak isi tadi tu lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku rasa sorry lah sampai sini dulu konten horror kita, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry sangat kalau cerita ni tak seram. InsyaAllah nanti untuk konten akan datang aku akan buat konten lagi seram, konten lagi best untuk korang dalam segmen horror nak dijadikan ceritanya begitu. Okey guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.